Assalamualaikum semua. Okay, jumpa lagi kita hari ini. Hari ini Ustazah tak keseorangan kerana Ustazah bersama dengan pelajar Ustazah iaitu Putri Balkis. Okay, jom kita bersama dengan Putri Balkis. Assalamualaikum Ustazah. Ya Balkis, Waalaikumsalam warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Ustazah apa khabar? Alhamdulillah, Ustazah sihat-sihat sahaja ya wahai Balkis. Balkis, hari ni Balkis nak bentangkan tentang tajuk apa Balkis? Hari ini Balkis akan cuba sedaya upaya untuk menjawab semua soalan Ustazah tentang muamalah Islam iaitu bab 16 tingkatan 4. Baik, bagus Balkis. Hari ni Ustazah nak tanya dekat Balkis, permulaannya, apakah yang dimaksudkan dengan muamalah Islam? Silakan Balkis. Muamalah Islam bermaksud hukum syarak yang berkaitan dengan urusan kewangan. Contohnya sewaan, simpanan, jual beli dan sebagainya. Bagus. Ya, tepat sekali penerangan Balkis. Kita teruskan dengan soalan yang kedua. Okey, baiklah Balkis, senaraikan 3 rukun akad. Pihak yang berakad, sesuatu yang diakadkan dan juga sihah. Terbaik. Seperti mana yang kita tahu, akad ni merupakan perkara yang perlu kita lakukan supaya sah muamalat tersebut. Baiklah, Ustazah akan berikan penerangan dengan lebih terperinci tentang muamalat Islam. Muamalat Islam. Unit 1. Konsep muamalat. Pelajaran 16, tingkatan 4. Maksud muamalat Islam. Maksud muamalat Islam adalah hukum syarak yang berkaitan dengan urusan keuangan seperti jual beli, sewaan, simpanan dan sebagainya. Hukum muamalat Islam pula adalah harus. Ini adalah dalil nakli mengenai kewajipan dalam muamalat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba." Surah Al-Baqarah ayat 275 yang membawa maksud padahal Allah telah menghalalkan berjual beli dan mengharamkan riba. Matlamat pensyariatan muamalat dalam Islam, keadilan Allah. Allah Maha Adil mengatur urusan kehidupan manusia, hak milik, mengiktiraf pemilikan harta secara akad yang sah, kepentingan, menjaga kepentingan semua pihak yang berurusan dalam muamalat. Kepentingan memahami dan mengamalkan muamalat Islam. Firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum باطل إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم." Surah An-Nisa ayat 29 yang membawa maksud, wahai orang yang beriman, janganlah kamu makan harta benda sesama kamu dengan cara yang salah, yakni batil, kecuali dengan perniagaan yang dilakukan secara saling meredai sesama kamu. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Mutaffifin ayat 1 hingga 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul lil mutaffifin alladzina idza iktalu 'alan nasi yastawfun وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ أَلَا يَظُنُّ أُولَئِكَ أَنَّهُمْ مَبْعُوثُونَ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ. Yang membawa maksud kecelakaan besar bagi orang yang menipu dalam timbangan dan sukatan, iaitu mereka yang apabila menerima sukatan daripada orang lain, menerima dengan cukup, dan sebaliknya apabila mereka menyukat atau menyimbang untuk orang lain,
mereka kurangi? Tidakkah mereka menyangka akan dibangkitkan hidup semula sesudah mati pada hari kiamat? Yang amat besar huru-haranya hari berdiri manusia ketika menghadap Tuhan semesta alam. Dan ini pula adalah hadis Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah SAW bersabda, anna Rasulullah SAW marra ala subrati ta'am fa adkhala yadahu fiha fanalat asabi'uhu balalan faqala ma hadha ya sahib at-ta'am qala asabathu as-sama'u ya Rasulullah faqala afala ja'altahu fawqa at-ta'ami kay yarahu an-nas man ghasya falaysa minni. Rawahul Muslim. Ya, apakah yang dimaksudkan dengan hadis tersebut? Ia adalah satu peristiwa bahawa Rasulullah SAW lalu berdekatan dengan selonggok makanan. Lalu baginda memasukkan tangannya ke dalam longgok itu. Tiba-tiba, jari baginda terkena sesuatu yang basah. Baginda bertanya, apa semua ini wahai tuan punya makanan? Orang itu menjawab, terkena hujan wahai Rasulullah. Baginda kemudian bersabda, mengapa tidak kamu letakkan di atas supaya orang ramai dapat melihatnya? Sesiapa yang menipu, maka dia bukan daripada golonganku. Penafian menjadi umat Rasulullah SAW bermaksud perbuatan tersebut menyalahi sunnah Rasulullah SAW dan petunjuk baginda. Daripada Imam Bukhari Syarah Sahihul Muslim. Seterusnya dalam spektrum ilmu, daripada Ibnu Abbas telah menceritakan bahawa setelah Nabi Muhammad SAW sampai di Madinah, penduduk Madinah adalah orang yang buruk dalam hal timbangan, sehinggalah turun ayat kecelakaan besar bagi orang yang menipu. Riwayat Nasa'i. Baiklah, seterusnya kita akan mempersilakan pelajar kita untuk menerangkan tentang perbezaan muamalah Islam dan juga konvensional. Dipersilakan. Terdapat beberapa perbandingan antara muamalah Islam dan konvensional. Antaranya ialah dalam muamalah Islam, tujuan kerana Allah SWT berdasarkan konsep ta'awun. Dalam segi konvensional pula, tujuan utama ialah keuntungan kapitalis dan sosial. Muamalah Islam juga berdasarkan dalil Al-Quran dan Al-Surah, manakala konvensional bersumberkan teori dan logik akal manusia semata-mata. Ya, terbaik. Selain itu, tiada unsur riba dan penindasan dalam muamalah Islam, manakala konvensional berasaskan riba dan penindasan. Muamalah Islam juga bebas dari unsur judi dan gharar, manakala konvensional terdapat unsur judi dan gharar. Muamalah Islam juga berpandukan syariat Islam dalam semua urusan, manakala konvensional mengabaikan tanggungjawab sosial. Muamalah Islam juga menjadikan harta sebagai alat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala, manakala konvensional merupakan pengumpulan harta untuk mencapai matlamat hidup. Dan sekali, Ustazah akan tanya dengan Alia Christina. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Sekarang giliran saya, Alia Christina Muhammad Syahrin daripada kelas 4 ILID. Oh, terima kasih Alia. Okey, hari ini Ustazah akan tanya kepada Alia tentang unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam. Dipersilakan Alia. Kita sambung dengan unsur yang diharamkan dalam muamalah Islam iaitu riba, gharar, judi dan doror. Kemudian adalah pengertian akad. Pengertian akad daripada segi bahasa adalah ikatan atau simpulan. Dari segi istilah pula adalah ijab dan kabul dalam satu urusan perniagaan dan kewangan. Baiklah, teruskan dengan rukun dan syarat akad. Seterusnya adalah rukun akad. Dari pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli. Dari segi sesuatu yang diakadkan pula adalah harga atau barang. Dari segi sirat adalah ijab dan qabul. Ini adalah syarat-syarat akad. Dari segi pihak yang berakad adalah penjual dan pembeli mestilah baligh, berakal dan mampu memelihara dan menguruskan hartanya. Ia juga melibatkan dua pihak dan bebas membuat pilihan.
Dari segi perkara yang diakadkan pula, perkara tersebut mesti wujud ketika akad berlaku. Barang atau perkhidmatan yang diakadkan adalah halal dan dapat diserahkan ketika akad. Dari segi sirat pula adalah lafaz ijab dan lafaz qabul adalah sepadan. Lafaz ijab dan lafaz qabul tidak diikat dengan sesuatu syarat tertentu. Lafaz ijab dan lafaz qabul dalam satu pertemuan. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi. Jangan lupa subscribe.